Ada orang minta saya test bunyi tepuk. Okey, Muhammad Syahrul Sobri. Okey, baik. Jadi saya kira kita mulakan terus malam ni, pasal saya tak ada lama tuan-tuan. Saya nak kena sambung saya punya tesis banyak. Saya, Allahu Akbar. Saya kena hantar bulat kami punya viva awal bulan 2. Kami bermula dalam 3 minggu lepas. Nak kena habiskan full tesis. Oh, sangat stres. Siang malam lah dengan saya sekarang tugasan sekolah banyak sebab dah menjelang hujung tahun, so kaunselor punya tugas jadi banyak lah untuk nak menguruskan program budak-budak kan. Agak stres, sangat stres lah sebenarnya kan. Jadi tapi tak apalah, ini cara saya nak release. Okay? Jadi sedikit sebanyak saya kongsikan dengan tuan-tuan apa yang saya tahu, apa yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan kongsikan dengan saya akan bacakan pada malam ini komen daripada tuan-tuan. Mungkin dapat menambah ilmu kita. Saya jelaskan di sini sekali lagi. Sebelum menjadi fitnah, saya nak beritahu, ia bukan satu kewajipan untuk kita tahu. Tetapi sebagai seorang manusia yang hidup atas dunia ini, yang memerlukan kepada ilmu, pengetahuan am, bagi saya ini adalah satu pengajian biasa. Pengetahuan am, general knowledge yang perlu kita tahu tentang senario dunia. Tak wajib pun Amerika Syarikat. Kita boleh ambil tahu tentang Indonesia, tentang Arab Saudi, tentang Iran, tentang Malaysia sekalipun. Boleh saja. Cuma sekadar nak mengambil tema minggu ini perbincangan tentang pilihan raya presiden, maka saya buka lah ruangan pada malam ini untuk kita membincangkan tentang White House yang dibicarakan selalu itu, dan Mr. Presiden Amerika Syarikat yang dikatakan the most powerful man in the world, yang dikatakan demikian, tapi kita tak yakin begitu. Jadi kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah tentang yang pertamanya saya nak kongsikan dengan tuan-tuan adalah tentang White House, satu kediaman rasmi presiden yang orang kata apa, didiami oleh presiden. Berulang ayat sama. yang didiami oleh presiden. Saya tak boleh tengok kamera tu. Lampu dia silau. Tak apa, sekali-sekala saya tengok, sekali-sekala saya tengok kat lain. Tak apa, silau. Membincangkan tentang the White House. The White House yang kita faham, the White House itu adalah jadi Tuan Zainal lah. The White House itu adalah tempat tinggal kediaman rasmi presiden yang terletak di Pennsylvania, Washington. Dia mempunyai house itu. Dan kalau kita buka dalam blog-blog tulisan barat, banyak anak-anak muda yang menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang terdapat di White House. Seumpama roh Annie Surratt, roh Abraham Lincoln, dan roh pasukan tentera British, dan banyak kisah-kisah misteri yang dibincangkan. Tetapi itu bukanlah pokok tujuan perbincangan kita pada malam ini. Malam ini saya lebih bersifat akademik, lebih bersifat kita hendak menceritakan tentang fakta tentang apakah White House itu, apakah fungsinya, apakah ciri-cirinya, dan apakah kisah di sebalik White House itu. Itu antaranya. Sangkut. Ada orang kata sangkut. Sangkut ke? Izzat Haziq sangkut. Yang lain sangkut tak? Okay, terima kasih. Saya dapat komen daripada, saya kira, Ustaz Anah. Okey, sangkut tadi saja. Okey, saya sambung. Baik. Maka White House ini menarik cerita dia ini sebab dia ini idea pembinaan White House ini dia sudah ada sejak presiden pertama lagi, George Washington. Idea dia itu. Sekarang kita presiden yang keberapa? 44, 45, 46 ke? Saya tak 46 ke? Bukan kita, depa lah, Amerika Syarikat. Nak bagi tahu idea tentang perlu diadakan sebuah rumah pentadbiran yang menempatkan Presiden Amerika Syarikat ataupun disebut sebagai POTUS, President of the United States, menempatkan pusat pentadbiran sekaligus tempat kediaman mereka. Idea itu telah ada sejak zaman George Washington lagi. Kalau kita melihat kepada kemerdekaan Amerika Syarikat yang berlaku pada tahun 1776, bulan Julai tak silap kan, itu zaman pemerintahan George Washington.
Dan ketika itulah George Washington menggagaskan satu idea, satu keperluan untuk kita mengadakan, membina sebuah White House, sebuah rumah pentadbiran yang menempatkan presiden dan juga menempatkan pentadbiran Amerika Syarikat. Maka tuan-tuan, yang menarik tentang kisah ini adalah George Washington, kalau tuan-tuan nak tahu fakta yang menariknya adalah, uh, Presiden George Washington buat pertandingan. Presiden George Washington buat pertandingan untuk buat sesiapa boleh kemukakan lukisan ataupun dia punya, orang kata apa, dia tangkap habis mic pergi sana no. Presiden George Washington buat pertandingan untuk orang reka buat ciri-ciri atau orang kata apa, plan ataupun orang kata apa, tak main perkataan tu, bentuk macam itulah, ilham ataupun para rakyat Amerika Syarikat, kata silap saya, dibuka pertandingan itu untuk menghantar, untuk submit depa punya proposal, depa punya cadangan ilham untuk buat White House tu nak berupa macam mana. Ini saya kira menarik lah. Okay? Macam kita negaraku punya logo Jalur Gemilang kan, pun dibuat pertandingan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah pembinaan KLCC sekalipun, berkali-kali idea pembinaan untuk buat bentuk itu ditolak oleh Tun Dr. Mahathir. Yang akhirnya dia memberi idea dia sendiri. Bentuk tapak itu bentuk ukiran geografi Islam itu, kemudian ditambah 2 bulat di tepinya. Tak apalah, kita bukan nak cerita pasal KLCC, kita nak cerita pasal The White House. Maka yang menariknya, ketika mana dia hantar itu final list 9 orang, 9 lakaran. Salah satu daripada 9 lakaran itu adalah lakaran daripada presiden selepas tu nanti, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ni dia adalah presiden ketiga United States. Thomas Jefferson adalah salah seorang yang hantar cadangan untuk buat tu. Tapi dia kalah. Presiden George Washington dia ambil orang lain. Dia ambil lukisan daripada orang lain, cadangan daripada orang lain, daripada orang berbangsa Ireland, James Hoban. James Hoban daripada Ireland, lukisan daripada dia lah. So, The White House yang anda tengok hari ini adalah hasil daripada cetusan idea, proposal, cadangan, lukisan dan ilham daripada seorang lelaki berbangsa Irish yang bernama James Hoban. Dia telah mengalahkan plan lukisan yang telah disubmit oleh presiden nanti. Masa tu dia belum presiden lah, masa dia submit tu, Thomas Jefferson. Bayangkan kalaulah Thomas Jefferson menang, bermaksud nanti bila zaman dia jadi presiden ketiga nanti, dia akan duduk di rumah yang dia sendiri rekod plan tu. Itu fakta yang menariknya. Nasrul D. Nizar. Dengar nama White House itu sebelumnya ada nama lain, betul? Sebelumnya ada nama lain. Disebut sebagai The President Executive Suite lah, The President Chamber lah, The Luxury, apa benda, banyak nama. Tetapi akhirnya diberikan nama The White House sempena dengan The White House Plantation. The White House Plantation ini adalah satu ladang milik bini George Washington. Custis, apa nama? Mary Custis kan nama dia? Mary Custis kan? Bini George Washington. Nama The White House diambil sempena The White House Plantation, iaitu sebuah ladang milik Mary Custis, iaitu isteri kepada Presiden George Washington. Kerana apa? Kerana di sanalah tempat mereka berdua mula-mula bertemu dan membuatkan bibit-bibit percintaan. Sempena itulah diletakkan nama The White House. Ada yang mengatakan kerana rumahnya itu dicat putih maka diletakkan White House. Sebenarnya dia dinamakan dahulu baru diletakkan nama. Tetapi pemakaian The White House secara rasmi tidaklah berlaku seawal dibuatnya itu pada tahun 1782, bukan. Dia bukan seawal itu. Okey. Tetapi nama itu mula start dipakai pada zaman Roosevelt dan ke atas. Aiman Zaki minta Ustaz ceritakan pasal bunker di White House itu. Yes, kita akan ceritakan benda tu. Kita akan ceritakan malam ni, insyaAllah, kalau saya sempat ingat. Okey, baik. Apa nama? Okey, Martha Custis nama dia. Martha Custis.
bini George Washington. Nampak? Sebenarnya tadi kalau tuan-tuan tahu lah. Maksudnya The White House itu dibina sempena, diberi nama sempena nama tempat The White House Plantation, sebuah ladang milik Martha Custis, bini kepada George Washington, dan tempat itulah tempat pertemuan mereka pertama sekali jumpa. Sempena itu. Baik. Dia dibina dalam tahun 1782 hingga dibina pada tahun 1782 sehingga tahun 1800. Dalam tempoh yang panjang. Tetapi dia start diduduki. Dia mula diduduki dalam tahun 1792. Masa Presiden start masuk duduk. Tapi tak silap saya, George Washington tak sempat duduk. Yang sempat duduk adalah Presiden yang kedua sebelum Thomas Jefferson tu. John Adams kan nama dia. John Adams kan. Itu yang ironi dia. George Washington punya idea, dia punya pemikiran, tapi dia tak sempat duduk. Presiden yang datang kemudian yang kedua itu sempat duduk. Okay, atau John Adams. Kemudian Thomas Jefferson yang juga hantar lukisan hari itu saya cerita tadi tu. Dia juga presiden ketiga dan seterusnya lah duduk. Okay, jadi dia mula diduduki dalam tahun 1792, 10 tahun selepas pembinaannya. Dan pada tahun 1792 itu dia belum fully siap. Dia siap pada tahun 1800, tetapi sebenarnya dia diperkembangkan lagi. Tapi 1792 itu telah berlaku perasmian kepada The White House. John Adams ketika itu tak silap saya. Kalau saya silap, George Washington sempat duduk. Tapi saya rasa tak sempat. Kalau sempat pun sekejap ya. Tapi kita jarang menerima rekod itulah. Tapi tak apa. Yang menarik dia, semasa 1792 bila mana Presiden John Adams dan ke depan duduk di The White House, dia duduk dengan siapa? Di dalam pejabat itu, di dalam rumah dan pejabat itu, dia duduk bersama-sama dengan hamba-hamba Afrika berkulit hitam. Yang mana mereka itu bekerja kontrak untuk buat White House, yang mana mereka masuk lebih awal daripada Presiden, dan mereka itu dapat duduk bersama-sama dengan Presiden. Bermalam bersama di ruangan yang sama. Sebab ada ruang yang belum siap, maka para hamba daripada Afrika ini sambung buat kerja, buruh. Presiden buat kerja dia lah dalam urusan pejabat. Tetapi bila mana malam dia pun tidur sama lah. Bukan tidur sekali, bermaksud The White House itu yang pertama memasukinya adalah the black man. Itu ironi dia. Satu benda yang bagi saya agak ironi. Okey. Okey, saya sambung lagi. Kemudian The White House ini dia pernah berlaku malapetaka kepada dia. Malapetaka kalau saya boleh gunakan perkataan itu. Malapetaka yang pernah berlaku kepada The White House adalah pada tahun 1814 White House telah pernah diserang oleh tentera British dan dibakar White House itu. Yang serang bukan Iran, Turki tau. Yang serang White House ketika itu adalah tentera England, tentera Britain yang menyerang White House dan dibakar White House itu. Tapi bukan semualah hangus, tapi dia disebut sebagai peristiwa The Burning of White House. Ataupun peristiwa pembakaran itu disebut sebagai The Burning Washington. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari history dia, tuan-tuan type Burning Washington. Iaitu tentera British masuk ke Amerika, bakar habis tempat-tempat di Washington, dan antara yang terjejas dan terbakar adalah The White House. Yang membakarnya siapa? Ialah tentera British. Ini adalah kerana tindak balas daripada tentera British setelah Amerika Syarikat pernah menyerang mereka, dan berlaku beberapa peperangan dalam sebelum itu. Peperangan yang terkenal adalah The York Battle, pertempuran York yang berlaku pada tahun 1812 lebih awal. Jadi sebagai tindak balas kepada serangan yang diterima mereka di Britain, maka tentera British datang ke Washington dan telah membakar The White House pada tahun 1814. Ini peristiwa yang dicatatkan dalam sejarah. Ini dalam musim-musim perang saudara dan sebagainya. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah kalau tiba-tiba nanti dengar satu cerita Amerika serang Israel ke tiba-tiba ke, itu biasa. Skrip sentiasa berulang, tuan-tuan. Skrip sentiasa berulang. Kita jangan tiba-tiba kita kata Amerika jadi baik sebab menyerang Israel. Jangan. Kita tak tahu plot dia macam mana. Okay? Seperti mana Britain telah merendahkan diri dia untuk mengangkat Amerika, Amerika akan buat benda yang sama dengan menjahanamkan ekonomi dia sendiri untuk mengangkat Israel. Itu skrip yang sentiasa berulang. Cuma bila dan bagaimana itu terserah. Okay? Zulkarnain orang Afrika, yes, macam tu. Okay, baik. Dan berjalan sejarah White House itu sampailah pada tahun saya tak ingat secara spesifik tahunnya, tetapi masa itu presiden yang merintah adalah Truman 18 lebih juga.
kalau saya silap, maafkan saya, betulkan saya. Tapi seingat saya, pada tahun 1848, pada tahun 1848, Presiden ketika itu Truman itu telah diarahkan untuk pindah keluar dan menginap di kediaman lain sementara waktu kerana sudah ada terdapat amaran yang the White House itu binaannya goyah dan boleh runtuh anytime. Yalah tuan-tuan, dia dibina pada tahun 1782. Bayangkan berapa lama dia kan. So pada tahun 1848, tapi kalau ikut tak lama lagi masa tu tau. 1782 dengan 1848, tak lari jauh mana pun, baru 60 tahun. Bermaksud zaman tu mungkin sudah ada rasuah sampai binaan jadi tak kukuh. Allah Ta'ala alam. Tapi secara peribadi saya tak merasakan sebab itu. Saya merasakan bukan sebab nak runtuh. Sebab binaan dahulu gah, tak seperti mana hari ini. Saya merasakan itu adalah proses renovation. Ini adalah permainan Amerika. Amerika cukup cekap dalam orang panggil apa, penipuan? Deception. Amerika cukup cekap dalam deception. Bagi saya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1848 iaitu warning yang bahawasanya the White House akan runtuh. Maka Presiden Truman ketika itu diarahkan untuk pindah keluar dan menginap di kediaman Presiden sementara yang di luar White House untuk proses memperbaiki White House katanya. Tapi secara peribadi saya berpendapat dia bukan tentang runtuh. Sebab kalau kita nak kata runtuh, dia dibina pada tahun 1782. Ini baru 1848. Baru ada dalam berapa tahun? Baru dalam 64 tahun. So mana mungkin dengan teknologi dahulu yang kukuh, bahan dahulu yang kuat, mana mungkin dia runtuh. Bagi saya, ini adalah deception Amerika Syarikat dalam memanipulasi pemikiran rakyatnya dan penduduk dunia untuk menyembunyikan apa yang mereka sedang buat dan akan buat. Bagi saya, 1848 itu adalah the turning point di mana mereka mula merombak dan mengubah struktur the White House agar ia menjadi sebuah command center of the world yang mana digunakan pada tahun itulah direka White House itu agar menjadi satu keperluan dunia, satu keperluan mereka untuk mengawal dunia. Dibinalah bunker-bunker di bawah tanah yang begitu banyak chamber dia. Dibinalah beberapa bilik yang kebal. Dibinalah beberapa jaringan yang tak kisah akan sampai ke ceri itu. Yang mana ada chamber-chamber di bawah White House itu yang tembus keluar ke tempat lain yang sangat jauh. Saya pernah menyaksikan chamber yang demikian ketika mana saya di Mesir dulu. Saya pergi mengembara ke Mesir. Ketika mana kami naik ke rumah Istana Qarun, salah seorang daripada orang Arab yang menjaga rumah Qarun mengatakan ada satu chamber. Kami pergi tengok, saya dengan Ustaz Talib. Tengok chamber itu. Kata pakcik yang jaga ni, dia kata chamber ni kalau masuk, kamu akan keluar dekat Iskandariah. Jauh tuan-tuan. Sebab tempat apa nama ni, Qarun di Fayum. Jauh, sangat jauh. Wallah ta'ala alam. Kami tak berani try nak keluar Alexandria punya jauh. Kan? Tapi nak bagi tahu itu biasa. Okay, bagi mereka. Dan bagi saya 1848 itu bukan adalah tentang renovation, tetapi tentang itu permulaan kepada agenda seterusnya mereka untuk menguasai dunia. Setelah mereka menempatkan diri mereka, penyelesaian berlaku perang saudara dan akhirnya telah stabil mereka. In order for them to raise above, then they need to do something on their base. Kena buat sesuatu dekat base mereka. Maka ini kata perangai Amerika Syarikat. Dia boleh saja bercakap benar, tapi dia tak mau. Dia tak mau. Dia menipu sampai hari ni. Tuan-tuan buka dalam laman web The White House. Diceritakan sejarah ini 1848, pembinaan semula ataupun renovation of White House sebab ada ancaman runtuh, ada crack somewhere. Tapi bagi saya bukan. Bagi saya dia lebih kepada dia nak buat dia punya bunker, dia nak buat dia punya sistem and so on. Sebab sebuah fakta adalah tak seronok contoh sekarang. Yang tu kena start lagi. Okey. Ahmad Al-Haq. Saya juga tertanya-tanya soalan tu. Betul juga no. Tapi saya pun tak ada jawapannya. Okey, betul lah kot. Mak Ini siapa Ahmad? Ini yang leading tadi kan? Okey, baik saya sambung. Maka apa yang ditunjukkan kepada rakyat setelah pada tahun 1848 itu adalah dipasangnya aircon, kemudian telah dicat cantik-cantik, telah dimasuk ukiran-ukiran baru dan sebagainya. Okay, tapi apa yang rakyat tidak mengetahuinya adalah banyak lagi benda yang dibuat. Hatta sampai sekarang pun, jika kita mengatakan kita mengetahui tentang fakta The White House, bagi saya kita mungkin mengetahuinya 20% sahaja. Banyak lagi yang belum kita ketahui dan terokai. Baik. Saya nak pergi seterusnya. Saya berapa minit dah? Okay. Kemudian tuan-tuan, White House ini apa nama ni? Yang tu saya nak simpan lagi.
White House satu lagi tuan-tuan. Saya baru main kat dalam pemikiran saya ni. Masa dia terbakar, saya cerita tadi tu 18, 14 dia terbakar. Ada barang-barang dalam White House yang dicuri. Bukan dicuri, yang musnah. Yang musnah dan ada yang dicuri. British punya army curi kotak barang kemah milik keluarga, kalau bukan John Adam, Thomas Jefferson. Tapi kotak barang kemah. Isteri Thomas Jefferson kot, ataupun tapi kotak barang kemah lah. Okey. Tentera British juga curi. Tapi akhirnya pada tahun 1939, ketika mana zaman Theodore Roosevelt, telah dipulangkan oleh satu orang lelaki secara misteri. Tapi kotak itu telah dipulangkan pada tahun 1939. Bayangkan, dicuri pada tahun 1814, 1939 dia dipulangkan. Ratus tahun barang kemah itu telah dirampok oleh tentera British dan dipaskan ke tangan, yang akhirnya pada zaman Roosevelt pada tahun 39 dipulangkan ke tangan beliau. Okay. Tapi kalau kita baca dalam legenda mengatakan orang yang mencurinya itu diganggu oleh spirit dan sebagainya, itu saya tak mau komen lah yang tu. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, semasa terbakarnya White House itu berlaku peristiwa yang aneh lah bagi mereka, tapi bagi kita itu sign biasa, iaitu gambar George Washington tak terbakar. Jadi saya takut nak cakap bab ni, lagi dia jadi sensitif, saya kenal lagi. Gambar George Washington tak terbakar ketika pembakaran White House itu. Tapi bagi kita itu biasa. Tapi bagi orang Kristian itu mungkin menandakan George Washington itu orang yang baik-baik. Sebab itulah saya sering mengatakan, sekiranya berlaku demikian, contohnya bila rumah kita terbakar, Quran tak terbakar and so on, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah orang kata kuasa daripada Allah. Tetapi kita tak boleh meletakkan itu sebagai poin pertama. Itu saya berpendapat secara peribadi begitu. Kita tak boleh meletakkan itu sebagai premis nombor satu. Apakah bukti Islam ni agama yang betul? Quran kami tak terbakar. Saya bagi secara peribadi saya bukan begitu. Sebab saya melihat kepada kesan yang lebih besar. Sekiranya kita meletakkan bukti Islam itu agama yang benar adalah ketika mana rumah kami terbakar, Quran tak terbakar. Bila berlaku banjir besar, ombak tak masuk masjid. Saya percaya kuasa Allah, tetapi untuk meletakkan hujah itu pada kedudukan yang sangat tinggi, saya kurang. Sebab apa akan kita jawab sekiranya the same banjir itu yang tak masuk masjid, dia juga tak masuk gereja, seperti mana yang berlaku di Banda Aceh. Jadi bila kita mengatakan, contoh kita katakan ada gambar beberapa orang ulama terbakar, rumah terbakar, gambar ulama tu tak terbakar. Kalau kita okey dengan benda tu, tak ada masalah. Tapi kita ada masalah kalau benda itu diletakkan sebagai sumber yang pertama, bukti yang pertama. Sebab akhirnya bila datang orang Kristian dan orang agama lain yang menonjolkan bukti yang sama, misalnya macam benda ini, gambar George Washington tak terbakar, adakah ketika itu kita akan mengatakan Kristian betul? Of course, sebagai seorang Islam kita tidak akan mengatakan demikian. Tetapi orang yang di tengah-tengah ni, orang yang macam Buddha, Hindu ni kan, dia mungkin akan kata okey, Islam betul sebab gambar ulama mereka tak terbakar. Tiba-tiba mereka membaca kisah gambar ulama Kristian apa ni, Presiden Kristian George Washington tak terbakar. So ketika itu adakah mereka akan mula berteka-teki, apakah ketika ini Kristian pula yang betul? Ini krisis pemikiran yang telah berlaku kepada umat Islam pada kurun ke-6 dan kurun ke-7 dahulu, ketika mana era Mongol. Sebab bila zaman itu orang Islam terlalu kuat sampai tahap bila ditanyakan apakah bukti Islam itu agama yang benar, bila dia nak berdakwah kepada orang lain, dia berkata lihat kepada peperangan, Islam tak pernah kalah. Maka orang-orang yang baru masuk Islam akan menyimpan dalam pemikiran mereka bukti Islam itu betul adalah kerana Islam tak pernah kalah peperangan. So kesan dia adalah apa? Bila mana Mongol datang, bukan kata mengalahkan Islam, bahkan meratah Islam hancur, sudah ada golongan yang murtad yang mula bersifat di mana sekiranya bukti Islam itu betul adalah Islam kalah perang, kali ini Islam telah kalah perang, bermaksud Islam itu telah salah. Maka berlaku gerombolan yang keluar daripada Islam atas alasan demikian. Ini dalam sejarah punya faktor. Kita tak boleh nafikan sejarah. Sebab itu saya menggalakkan kita orang Islam banyak membaca sejarah agar kita belajar daripada sejarah dan mula berfikiran jauh dan tajam dan kritikal.
agar kita tidak bermudah-mudahan menjadikan hujah Islam itu bersifat pesimis, bersifat populis, bersifat sentimen semata-mata. Sebaliknya atas hujah yang konkret, yang kuat, agar hujah itu dia relevan sepanjang zaman. Al-Quran yamshi 'alan nas, dia berjalan sepanjang zaman. Dia bukan kuat untuk fasa tertentu sahaja. Kamu bawa pilih mana 31? Okey. Okey, tuan-tuan masih bersama dengan saya tak? Sekarang saya cakap seorang-seorang ni. Okey, boleh cakap tu nah. Jadi gambar George Washington tak terbakar, tapi bagi kita tu biasa. Okey, dan tahun 39 barang kemas yang dicuri tu telah ditangkap semula oleh telah diberikan semula kepada Roosevelt. Baik, saya teruskan. Berapakah keluasan The White House ini? Keluasan White House ini adalah 55,000 square feet. Keluasan White House ini adalah 55,000 square feet. Sangat luas. Tapi dia di sudut dia punya panjang dia pendek lah. Dia panjang ke belakang. Sebab kalau kita compare daripada depan, White House itu hujung ke hujung, Air Force One lagi panjang daripada dia. Flight, dia terbang. Terbang Air Force One tu. Okay, tapi kita akan bincangkan sekali lagi itu. Kita dalam fasa yang kedua, dalam separuh masa kedua. 55,000 square feet keluasan dia. Yang mana secara umumnya, yang diketahui umum, bukan yang secara sulit, yang kita tak tahu, tapi yang secara umumnya, secara rasmi umumnya, The White House adalah berskala 6 tingkat, iaitu 4 tingkat di atas dan 2 tingkat di bawah tanah. Itu secara umum yang orang awam tahu. Okay. Saya katakan demikian kerana bagi saya dia mungkin lebih daripada itu lagi. Tapi secara umumnya 4 tingkat atas, 2 tingkat di bawah tanah. Dan menempatkan 132 buah bilik. Yang di dalamnya ada tukang masak rasmi The White House, 53 orang plus minus, dan juga di dalamnya lengkap dengan bowling, dengan kolam renang, dengan ada wayang sendiri, panggung wayang sendiri. Tuan-tuan tengok dekat YouTube tentang Obama yang tengok wayang member dia tu, itu dalam White House. Okay. Dan kehidupan di White House itu sangat besar dan dipenuhi dengan staff dia, dipenuhi dengan secret service dia. Kemudian apa yang menarik dalam White House itu, setiap presiden yang masuk ke White House itu mereka mesti ada pet mereka sendiri ataupun haiwan peliharaan mereka sendiri yang bagi kita jadi kebudayaan kepada mereka. Okey. Itu yang berlaku. Kemudian sekali lagi saya akan ceritakan dekat tuan-tuan bagaimana White House itu di dalamnya, yang tuan-tuan pun tahu dulu dalam TV3. The West Wing, ada West Wing, ada East Wing, ada Oval Office, ada bunker, ada chamber. Ada kisah-kisah misteri pembunuhan di White House. Kisah-kisah hantu di White House. Kemudian ada, kita akan ceritakan tentang kenderaan rasmi presiden untuk berjalan, Cadillac One. Helikopter dia, The Marine One. Kapal terbang dia main daripada mana, buat daripada apa, nak pergi ke mana, ada kelebihan apa, Air Force One. Dan kita akan cerita itu pada separuh masa kedua. Sekarang kita nak bagi ruang kepada pesanan penaja dahulu. Kita ada program khas, kita ada kontes khas yang kita buat yang dibuat oleh Soap Enterprise yang nak ceritakan tuan-tuan lah. Okey, mai. Okey, kita serahkan majlis. Okey, mai. Jadi tinggal risau insya-Allah. Baik. So, saya sambung. Saya kira kita dah boleh masuk mood baru. Saya nak sambung. Okey, baik. So, tuan-tuan macam mana? Boleh tarik nafas. Berkenaan dengan perbincangan kita tentang The White House dan Mr. President tadi tu. Baik, tapi kita berhenti tadi setakat ciri-ciri dan mereka bentuk The White House yang mana 55,000 kaki. Yang saya catat tadi, dia ada bangunan ada 6 tingkat, 4 tingkat di atas dan 2 tingkat di bawah tanah. Total bilik dia ada 132 bilik. Dia mampu menempatkan dalam satu masa 7,000 orang. Dan dia juga ada chef yang khusus yang ditugaskan. Tak boleh chef lain, kena chef dia saja. Okay, kena chef khusus, chef dia saja, tak ada chef lain. Dan dia ada dia punya wayang dia sendiri.
bowling dia sendiri, kolam renang dia sendiri, dan dia ada juga pad dia sendiri kan. Yang setakat tu tadi. Okay. Alright. So saya sambung. Jadi pada zaman Presiden Kennedy, siapa dia kasar dengan bunyi dia ni? Pada zaman Presiden Kennedy, zaman itulah dikatakan zaman pemulihan kepada White House, di mana sebelumnya White House itu dilihat sebagai rumah agam yang mengerikan dan macam berantu sikit-sikit tu. Tetapi pada zaman Kennedy, bini Kennedy yang saya pernah sebut dalam saya punya channel The Ibn Rijal tu, bini Kennedy ini satu orang perempuan yang suka menghias, yang cintakan seni and so on. So pada zaman Kennedy berlaku orang kata apa, nafas baru kepada White House, disebut sebagai zaman pemulihan Kennedy. Barulah White House itu dicat dengan putih juga, tapi putih dia lebih ceria. Kemudian dimasukkan ukiran-ukiran lama, dimasukkan gamak-gamak yang cantik, unsur-unsur sejarah, ada bunga-bungaan, dibuat garden, taman. Barulah kelihatan White House itu lebih rakyat, lebih mesra rakyat, tak dilihat sebagai rumah agam yang kelihatan seperti mana Blok 404 gamak filem VCD zaman Cip Lando berlakon dulu tu. Filem pertama Nabila anak Amistash tu kan. Tak macam Blok 404 punya gamak tau. Tapi kalau generasi tahun 2000 dia tak tahu gamak Blok 404. Zaman kami dulu telemovie CD yang pertama Blok 404. Cam 505. Lepas tu apa 606. Zaman gamak cerita hantu zaman tu. Tepuk sikit lah. Kau buat lawak gelak lah. Orang tak gelak, kita tekan sendiri lah. Okay. Ustaz masuk bilik dalam White House macam mana? Macam bilik tidur ke? Dia memang rumah dia. Okay? Memang rumah dia sendiri. Baik. So, itu secara umum. Sekarang saya nak pergi secara detail. White House, keluasan dia itu yang sekitar 55,000 kaki tu. Kemudian di belah barat, belah dinding barat dia, West Wing, sayap barat kan, itulah tempat pentadbiran. Itulah tempat pentadbiran yang di West Wing itulah terletaknya Oval Office. Sebab disebut oval kerana bentuk dia oval. Okay, antara tempat yang terpenting lah. Okay, Oval Office. Kalau tuan-tuan nak tengok Oval Office, tuan-tuan boleh tengok gambar National Treasure, lakonan Nicholas Cage yang the President Book of Secret tu kan, ada yang scene yang dekat Oval Office. So Oval Office terletak di West Wing, yang mana sebenarnya di West Wing itu tempat pentadbiran secara umumnya. Di East Wing, sayap timur, adalah pejabat First Lady. Pejabat juga untuk First Lady, itu bini dia. Katalah Obama di West Wing, di East Wing adalah tempat Michelle. Michelle ke nama bini dia? Saya tak tahu bini dia nama apa. Katalah Trump di West Wing, bini dia tu di East Wing. Ada orang akan bertanya, First Lady kenapa dia perlu pejabat? Bila menjadi isteri kepada Presiden Amerika, awak perlu menjadi satu orang wanita yang kena lead society punya kelab, macam pertubuhan yang sosial kebajikan yang macam kanser ke, yang macam pertubuhan bola keranjang ke, pertubuhan yang macam tu. Cintakan haiwan ke, cintakan alam ke. Dia lebih bersifat kekeluargaan, kemanusiawi macam tu. So dia ada pejabat pentadbiran dia, bahkan dia ada setiausaha sosial dia sendiri. Itu di East Wing. Dan di East Wing jugalah terletaknya pejabat naib presiden. Michelle Obama, betul no? Saya ingat Rosmah. Michelle Obama no? Okey, baik. Maka tuan-tuan, Trump saya tak tahu bini dia nama apa. Okey. Apa nama apa belum? Melania nama bini dia. Melania no? Okey, baik. So tuan-tuan, di East Wing terletaknya pejabat bini presiden, the first lady, dan juga pejabat naib presiden. Dekat West Wing, pejabat presiden dan orang yang sekitar dengannya macam SU dan sebagainya. Kemudian bagi saya, yang penting bukan Oval Office tu tau. Yang penting adalah 2 tingkat di bawah Oval Office tu. Di West Wing ada Oval Office, 2 tingkat di bawah Oval Office itu lebih penting. Di situlah terletaknya Situation Room. Di situlah terletaknya Situation Room di bawah Oval Office, 2 tingkat bawah tanah. Okay? Yang mana Situation Room ataupun Amerika refer sebagai Sit Room, which mean singkatan kepada Situation Room. Di situlah pusat operasi dunia.
Di sanalah mereka memantau segala telekomunikasi. Di sanalah mereka memantau rakyat mereka. Di sanalah mereka memantau potential threat. Di sanalah mereka menyimpan file-file yang dikatakan ekstremis Islam dan sebagainya. Di situation room. Tuan-tuan jangan bayangkan situation room ini sebuah bilik bawah tanah yang sempit, yang tempat mesyuarat macam museum, War Museum di Batu Maung Penang tu. Kalau tuan-tuan yang tak biasa pergi, tuan-tuan pergi. War Museum Batu Maung Penang. Tuan-tuan kena pergi. Saya dah pergi 12 kali dah. Saya tak boring lagi. Teramat terbaik. War Museum Penang. Dia bukan dibina untuk jadi museum. Dia dibina sebagai sebuah markas tentera Jepun, kemudian British, kemudian Jepun, kemudian berganti-ganti. Kemudian lenyap dalam sejarah setelah berpuluh-puluh tahun. Ada satu pekebun jumpa balik dan akhirnya dijadikan museum. Sangat menarik. War Museum Penang. Tetapi bulan berapa baru ni dibuka chamber bawah tanah yang boleh lead sampai ke dasar laut. Untuk masuk berapa kaki bawah tu, merangkak berapa kaki ke dalam pula. Tuan-tuan pergi. Okay? Kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya, tunggu habis PKP nanti. Kita plan pakai pergi ramai-ramai. Pun boleh. Okey, saya sambung. Okey, maka di situation room itu, tuan-tuan, ini faktanya, situation room itu berjalan 7 hari seminggu, 24/7, non-stop. Meskipun dekat atas Oval Office, segala ruang-ruang pejabat di atas itu 8-5, kita katakan waktu office hour. Tetapi situation room, special case, dia 24/7, non-stop perjalanan di situation room. Sentiasa mereka memantau pergerakan rakyat, potential threat, dokumen-dokumen orang dalam CIA punya target. Dan faktanya, tuan-tuan jangan bayangkan macam saya kata tadi, jangan bayangkan situation room macam bilik situasi. Tetapi situation room yang saya maksudkan, seat room di bawah Oval Office itu, luahnya, di dalamnya menempatkan lagi 13 pejabat kecil di dalam situation room itu sendiri. Tuan boleh bayangkan besar dia macam mana? Tuan boleh bayangkan besar dia macam mana? Di dalam situation room itu, di dalamnya ada pecah lagi 13 bilik office kecil. Preparation mereka tu. Itu di West Wing. Dan pada zaman Bush adalah zaman di mana they made full use of situation room. Mereka gunakan sehabis-habis mungkin situation room. Untuk serang negara ni, cari bukti, access drone mereka di luar satelit. Dan situation room itu selamat daripada serangan bom dan satelit tak boleh pintar, radio tak boleh pintar. Itu yang diklaim lah dalam web mereka. Saya semua sampaikan saja. Okay, radio tak boleh pintas, mana-mana punya drone yang scanner punya drone tau, pun tak boleh scan dan sebagainya. Pasal dia sangat dalam, dia sangat luas di bawah itu. Dan orang boleh survive dalam situation room itu paling lama dia boleh pergi 2 tahun. Sebab dia ada dia punya ruang udara, dia juga ada bekalan makanan, dia ada cafeteria dia sendiri. Tuan boleh bayang tak? Okay, walaupun nama dia letak situation room, kita bayangkan macam bilik ya. Padahal dia tak begitu. Okay, dia betul-betul digunakan pada zaman Bush, diperbesarkan, diperkayakan dan sebagainya. Okey, baik, saya sambung. Dekat East Wing, sayap timur, yang saya kata tadi ada pejabat bini dia dan juga ada pejabat naib presiden. Di bawahnya itu ada satu benda yang disebut sebagai PEOC. Suara Ryan dia masuk dalam mic. Kena slow sikit, Ryan. Ryan. Di bawahnya ada bunker yang disebut sebagai PEOC, President Emergency Office Center. President Emergency Operation Center, PEOC. Ada ruang khas bunker yang akses daripada East Wing itu turun, itu disebut sebagai PEOC, yang kata President Emergency Office Operation Center, bawa ke bawah tanah, dan daripada bunker bawah tanah itu dia boleh akses pertamanya ke rumah naib presiden dia, satu. Yang kedua, dia boleh akses ke satu tempat yang jauh yang tak dinyatakan dalam web mereka ke mana, dua. Yang ketiga, boleh akses terus jalan kaki daripada bunker itu. Saya kata jalan kaki saya tak tahulah ada kereta ke apa, tapi saya dah bayang macam jalan kaki tu, tak tahulah bagaimana. Tapi akses daripada bunker sistem PEOC itu, daripada bawah East Wing, dia boleh all the way pergi ke mana?
pergi ke Treasury Building, bangunan perbendaraan. Saya tak pernah pergi Amerika, saya tak tahu jauh mana. Kalau siapa yang pernah duduk Amerika, dia boleh kesahkan kat dalam ni. Jauh mana bangunan perbendaraan itu dengan White House. Tapi menarik Amerika ni. Bila berlaku perang, berlaku apa-apa, dalam keadaan presiden itu kecemasan, nak lari pergi mana? Lari pergi tengok duit dulu. Kalau kita buat banker tu lari pergi mana? Lari pergi mayang dulu, takut kan? PEOC, President Emergency Operation Center. Okey, itu sedikit sebanyak tentang the White House. Okey. Lamanya lagu ni. Okay, saya sambung. Kita dah selesai dengan White House. Saya nak pergi sedikit lagi tentang kenderaan presiden. Okay. Kenderaan yang digunakan oleh presiden secara umumnya sebenarnya sekarang dinamakan Air Force One, kapal terbang yang dia naik itu. Tapi sebenarnya secara falsafahnya, secara terminologinya, apa sahaja kapal terbang yang sedang dinaiki oleh presiden at that particular time, kapal terbang itu akan disebut dengan coding Air Force One. Kalaulah satu ketika presiden itu mai ke Malaysia, dia naik Malindo, ketika itu Malindo itu adalah Air Force One. Sebenarnya begitu. Okey, pada asasnya begitu. Okay. Kefahamannya begitu. Okay. Dia bukan Air Force One itu adalah kapal terbang yang biru kita nampak tu. Okay. Tapi memanglah sekarang orang faham begitu. Tapi sebenarnya kapal terbang apa yang dinaiki oleh presiden adalah disebut sebagai Air Force One. Tapi sekarang bila dan bagaimanapun presiden akan naik yang Air Force One yang dikenali itulah yang biru besar tu. Air Force One yang